A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Ramli. Memegang nombor kad matrik 20209 87609. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang akidah yang bertajuk Al-Masih Ad-Dajjal. Okey, kita pergi ke slide yang pertama. Saya akan menerangkan definisi Dajjal. Okey, yang pertama, Dajjal definisikan sebagai pembohong, penyamar, dan Dajjal ini akan muncul sebelum hari kiamat. Selain itu, dalam istilah Kristian, Dajjal dikenali Antikristus. Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat besar, dan terdapat beberapa hadis yang menyatakan Dajjal ialah tanda-tanda kiamat besar. Terusnya, Dajjal berasal daripada kataan Arab yang menunjuk kepada Nabi palsu atau penyamar. Istilah Al-Masih Ad-Dajjal iaitu pembohong atau penyamar muncul sebelum hari kiamat. Ad-Dajjal juga menurut dalam istilah Arab ialah Al-Masih palsu, dan istilah bahasa Syria pula ialah Mesiha Degala. Okey, itu menurut definisi Dajjal. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai sifat-sifat Dajjal pula. Dapat banyak sifat-sifat Dajjal yang boleh kita ambil daripada sini. Contoh dia, sifat Dajjal yang pertama, dia seorang pemuda lelaki yang gagah dan berambut kerinting. Matanya menyembur keluar seperti buah anggur yang boleh dikatakan. Dan menurut sabda Nabi Abdul Uzza bin Khatan, diriwayatkannya, hendaklah di antara kamu bertemu dengannya, hendaklah membaca permulaan daripada surah Al-Kahfi. Sabda Nabi, sesungguhnya ia keluar dari jin antara Syam dan Iraq, kemudian merosakkan kanan dan kirinya. Okey, menurut hadis ini boleh disebutkan, apabila kamu berjumpa dengan Dajjal, hendaklah kamu membaca 10 ayat awal surah Kahfi, 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Maknanya kita kena hafal lah surah Kahfi ni. Kalau lagi molek, lebih baik kita hafal lah semua. Dan diriwayatkan lagi daripada sabda Nabi, dia akan keluar daripada Syam, dari Syam ke Iraq, dan dia merasakkan seluruh kiri dan kanannya. Okey, seterusnya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, dia ni akan menipu semua para imam dan alim ulama dan mengajar mereka bahawa syurga ialah neraka dan sebaliknya. Okey, dia akan membuat tipu daya pada orang alim ulama, dan dia menunjukkan, dia berikan kelebihan daripada Allah dengan dapat menghidupkan orang mati, dapat menunjukkan syurga mana-mana, dan itulah salah satu fitnah Dajjal. Okey, huruf kafara iaitu kafir, bermaksud kafir yang akan muncul pada dahinya dan hanya akan dilihat oleh muslim sebenar iman yang teguh. Okey, perkataan kafara ni dikatakan orang yang buta huruf pun boleh mengenal perkataan ini.
yang boleh tahu maksud. Cuma dia dibezakan ialah dia boleh hanya orang yang baik ni contoh tidak akan terkena fitnah dia. Kalau orang yang kuat iman, kalau orang yang musyrik, kafir, munafik, semua akan mengikut menjadi hamba-Nya. Dia boleh melihat dan mendengar pelbagai benda semua tempat dalam masa yang sama. Dia akan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan menyembah dirinya sebagai yang berkuasa seperti menghidupkan semula sesuatu yang telah mati. Dan dia tidak berupaya untuk memasuki tanah suci Mekah dan Madinah. Ini telah diriwayatkan pada firman Allah bahawa Dajjal tidak akan lepas untuk masuki Mekah dan Madinah. Dia cuma hanya menggoncangkan yang mana dua buah negeri ini, dan siapa yang munafik akan tercampak keluar. Okey. Kita pergi kepada amalan yang dapat menghindari diri daripada fitnah Dajjal. Yang pertama, berpegang dengan petunjuk daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Seperti contoh, kita selalulah melakukan amal ibadat seperti membaca Quran dan hanya berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari fitnah Dajjal, serta banyak melakukan amal soleh. Boleh kita katakan kita sebagai manusia hanya mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat daripada fitnah dia, dan selalulah melakukan amalan soleh seperti tahajud ke, taubat yang paling penting, taubat nasuha. Sentiasa beruzlah, iaitu menjauhkan atau mengasingkan diri daripada fitnah Dajjal. Ini contoh dia seperti masa Dajjal tu keluar, kita jangan dekatkan kita dekat dia. Selelaknya kita jauh lah, lari jauh daripada dia tu. Sentiasa membanyakkan beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nama dia sebiji macam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan menentang Dajjal dengan tentera Islam dan membawa nama Islam. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa dekat pagar Lut, di mana tempat Israel kini berada. Okey. Nanti akhir zaman nanti akan turunnya Nabi Isa, iaitu akan membunuh Dajjal. Dia lah akan membunuh Dajjal lah pada akhir nanti. Contoh pelindungan daripada fitnah-fitnah Dajjal, di mana kita tahu Nabi Muhammad telah mengingatkan para pengikutnya, kita sebagai umat Islam, untuk membaca 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir serta menghafalkannya dan berdoa supaya mendapat perlindungan dari musibah-musibah daripada fitnah yang paling berat, iaitu fitnah Al-Masih Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Ayo, saya boleh bagi doa sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Okey, itu doa daripada selamat dari fitnah Dajjal. Okey, kesimpulan dia. Secara kesimpulannya, terdapat beberapa perkara dan amalan yang boleh kita pelajari dari pembelajaran ini. Kita juga perlu untuk membesarkan diri kita daripada sudut mental dan fizikal, dan yang paling penting, amalan soleh kita untuk menghadapi fitnah Dajjal. Persoalannya, cukupkah amal ibadah kita sekarang untuk persediaan hari kiamat kelak?
Jadi kita haruslah memastikan diri kita penuh dengan ilmu, pengetahuan dan amal ibadat, dan selalu melakukan taubat kepada pencipta kita yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja daripada pembicaraan daripada saya. Seterusnya akan disambungkan oleh rakan-rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.